kitab Istitabah Al-Mu'anidin wal Murtaddin, yakni meminta orang-orang yang berdegil dan orang-orang yang murtad, dan kitab tentang memerangi mereka dan dosa orang yang melakukan syirik, dan hukumannya di dalam dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman, betul-betul kezaliman yang besar. Walakin wala in asyrakta, sebenarnya la in asyrakta, wow tu kita kena takdirlah. Wa qala ta'ala la in asyrakta, bukan wow tu ayat Quran. La in asyrakta, sekiranya engkau yakni sekalipun melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, nescaya amalanmu pasti akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau menjadi ataupun termasuk di antara orang-orang yang rugi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, apabila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka ayat itu, firman Allah itu menyukarkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat merasa beratlah dengan ayat itu. Mereka pun berkata, siapakah di antara kita yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu maksudnya. Tidakkah kamu dengar kata-kata Luqman, yakni yang disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang besar. Maknanya orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, bukan dengan kezaliman biasa ni, tidak. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Bakrah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, di antara akbarul kabair, dosa yang paling besar, ialah melakukan syirik, mensyirikkan Allah, yang dengan sesuatu yang lain. Wa uququl walidain, dan menderhakai kedua ibu bapa, dan bersaksi dusta. Wa syahadatu zur, 3 kali Nabi SAW mengatakan begitu. Ataupun baginda mengatakan qaulu zur, ucapan dusta. Fama zala yukarriruha, terus Nabi SAW mengulang-ulanginya, sehingga kami berkata, laitahu sakata, alangkah baiknya kalau baginda diam. Ataupun hatta qulna, sehingga kami berkata, aduhai kalaulah baginda diam, berhenti daripada mengatakan begitu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, ada seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, mal kabair, apakah dosa-dosa besar itu? Baginda menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain lah. Qala, orang itu bertanya, thumma madza? Qala thumma uququl walidain. Nabi SAW menjawab, lepas tu derhaka kepada dua ibu bapa. Qala thumma madza? Qala thumma al-yaminul ghamus, iaitu sumpah yang dusta. Qultu, saya bertanya, kata perawi ini, apakah yamin ghamus itu? Ini sumpah yang menenggelamkan, yang melemaskan itu. Gapah asal maknanya ghamus itu, mana melemaskan ataupun menenggelamkan. Nabi SAW berkata, yaitu sumpah yang mana dengannya seseorang mengambil harta seseorang Islam, padahal dalam bersumpah itu dia dusta. Yang ini sumpah dusta lah, dia bersumpah secara dusta. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan dikira salah terhadap kita kerana amalan-amalan yang telah kita lakukan semasa jahiliyah? Nabi SAW menjawab, sesiapa yang melakukan kebaikan semasa Islam tidaklah akan
dikira salah terhadap dia kerana amalan yang telah dilakukan olehnya semasa jahiliah. Yani dia tidak akan dikira sebagai bersalah kerana amalan-amalan yang dilakukannya semasa jahiliah. Dan orang yang melakukan perkara yang tidak baik dalam Islam akan dikira dengan yang awal dan yang akhir untuk dia. Yang ini segala-galanya dikira lah. Segala-galanya dikira. Ini bab hukum murtad dan murtaddah. Ibnu Umar, Zuhri dan Ibrahim An-Nakhai berkata, perempuan yang murtad dihukum bunuh. Dan ini bab meminta mereka bertaubat, menyuruh mereka supaya bertaubat. Wa qala Allah berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah kafir setelah mereka beriman. Hingga kepada firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang sesat. Dan firman-Nya, kalau kamu ikuti segolongan daripada orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Wa qala, dan Allah berfirman, innal ladzina amanu thumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufuran mereka, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah akan mengampunkan mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan yang betul. Wa qala, dan Allah berfirman, sesiapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka Allah akan membawakan satu kumpulan orang yang mana dia sayang kepada mereka dan mereka sayang kepadanya, yakni kepada Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, tetapi orang yang dengan senang hati, dengan rela hati menyatakan kekufuran itu, maka mereka dimurkai Allah dan akan mendapat azab yang besar. Ini kerana mereka telah memilih kehidupan dunia daripada akhirat. La jarama, yaqul, beliau berkata, yakni Abu Ubaidah berkata, la jarama maknanya haqqan, sudah pasti, annahum fil akhirah, bahawa mereka dalam akhirat, hingga kepada firman-Nya, thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang telah berhijrah selepas mereka difitnah kemudian berjuang, mereka bersabar, sesungguhnya Tuhanmu selepas itu Maha Pengampun lagi pengasih, penyayang. Wa qala wa la yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus memerangi kamu sehingga mengembalikan kamu, sehingga memalingkan kamu daripada agama kamu. Ini istata'u, kalau mereka dapat. Dan sesiapa yang dan sesiapa yang murtad daripada agamanya, yakni meninggalkan agamanya dan dia mati dalam keadaan dia itu kafir, maka amalan-amalan mereka terhapus di dunia dan di akhirat. Mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, dibawakan kepada Ali orang-orang zindik, beliau pun membakar mereka. Perkara itu, cerita itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka beliau, yakni Ibnu Abbas berkata, kalaulah aku, tentu aku tidak membakar mereka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dengan katanya, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kamu menyiksa orang dengan siksaan Allah. Tetapi sebaliknya aku pasti membunuh mereka, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Diriwayatkan dari Abi Musa, beliau berkata, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-samaku ada 2 orang daripada Asy'ariyin. Ini kabilah dia lah. Seorang di sebelah kanan saya, seorang lagi di sebelah kiri saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang berus gigi